Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur dengan nikmatnya sama-sama kita dapat meneruskan kehidupan pada hari ini hingga ke saat ini, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan sihat tubuh badan, keafiatan, sama-sama kita terus dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat menyempurnakan salat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan salat dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga dengan izinnya dapat kita bertemu pada malam ni, berada dalam halaqah ilmu untuk kita sama-sama mengingat antara kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid pada malam ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Pada malam ni insya-Allah sama kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Pada malam ni kita akan memperkatakan tentang 4 penyebab hati menjadi gelap dan 4 perkara yang menyebabkan hati menjadi terang. Diriwayatkan bahawa penyebab hati menjadi gelap itu kerana 4 perkara. Begitu juga ada 4 faktor, 4 penyebab yang menjadikan hati menjadi terang, benderang, bercahaya. Arba'atun min zulmatil qalb batnun syab'an min ghairi mubalah wa suhbatuz zalimin wa nisyanuz dzunub al-madiyah wa tulul amal wa arba'atun min nuril qalb batnun ja'i'un min hadar wa suhbatus salihin wa hifdzuz dzunub wa qasrul amal. 4 perkara, 4 faktor yang menyebabkan hati menjadi gelap, iaitu perut kenyang. Perut kenyang tak berukuran, iaitu melebihi had, makan lebih had. Sebagaimana kita maklum bahawa kita diajar untuk makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi apabila terlajak kenyang, maka kita akan jadi lemah, longlai, tak bermaya, mengantuk, malas dan sebagainya. Malahan kita maklum bahawa punca penyakit adalah disebabkan oleh tidak menjaga pemakanan, termasuklah makan berlebihan, makan selagi mana ada, dan kita diajar untuk berlapar. Jadi untuk mengosongkan perut, kerana perut yang kosong, perut yang tak terlalu lapar, tak terlalu kenyang ni akan memudahkan kita untuk melakukan amal ibadah. Jadi termasuk dalam 4 perkara yang menyebabkan hati menjadi gelap, iaitu makan lebih had. Dan seterusnya ialah wasuhbatul zalimin, kawan dengan orang-orang yang zalim, kawan dengan orang-orang yang buruk akhlak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, minta kita agar kita kawan dengan orang-orang yang baik-baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
Ya, Al-Quran yang bermaksud bersabarlah kamu dalam kamu berdamping dengan orang-orang yang sentiasa berdoa pagi dan petang untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kamu berpaling daripada golongan-golongan ini, iaitu kawan yang sentiasa berdoa pagi dan petang, siang dan malam, kerana kamu nakkan kesenangan dunia, perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, dan jangan kamu taati ataupun turuti orang-orang yang telah kami lalaikan mereka daripada ingat kami. Wattaba'a hawah, dan orang-orang yang ikut nafsu, ikut hawa. Wa kana amruhu furuta, di mana urusan mereka ni melampaui batas. Mereka ni tergolong dalam golongan orang-orang yang melampaui batas. Ayat Allah yang menjelaskan kepada kita, minta kepada kita agar kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Siapa orang-orang yang baik? Orang yang pagi petang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya semata-mata kerana Allah. Jadi itulah kawan kita. Kita beruntung kalau kita dapat kawan yang sebegini, kawan yang ahli masjid, yang doa pagi petang siang malam, walaupun mereka tak kaya, mereka biasa-biasa saja, tapi mereka lah orang yang dulu akan jenguk kita kalau kita sakit. Mereka lah orang yang dulu-dulu kalau kita ditimpa kesusahan, mereka akan bantu. Jadi beruntung bagi mereka yang dianugerahkan kawan yang baik-baik, kawan yang mendoakan kesihatan, kesejahteraan, iman dan takwa. Dan kita diminta jangan kita lari daripada berkawan dengan kawan yang seumpama ini, kerana nakkan kesenangan dunia. Allah dah bagi kawan yang baik, tapi kerana mungkin kita rasakan tak ada untung dunia, cari pula kawan yang tak baik. Last kawan yang baik itulah yang memberi bahana kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam kata-kata yang kita sebutkan tadi. Antara perkara yang menggelapkan hati manusia adalah kawan dengan orang-orang yang zalim. Jadi kawan dengan orang-orang yang tak baik ini, sedikit banyak dia akan menyebabkan kita terikut-ikut, kita terbawa-bawa. Kawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Kawan dengan orang tak baik, sedikit sebanyak tak baik itu akan tempias kepada kita. Jadi kerana itulah maka dalam nak berkawan dengan orang yang baik pun perlukan kepada kesabaran. Jadi manusia ni hatinya mudah berbolak-balik, dan kita pun sentiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau bolak-balikkan hati kami setelah mana kau beri petunjuk kepada kami, engkau lah yang maha pengurnia. Jadi mohon agar tak dibolak-balikkan hati. Jadi oleh kerana hati ni sifatnya berbolak-balik, sebab itulah kita kena berwaspada dalam mencari kawan. Kawan yang tak baik lama kelamaan akan mencorakkan kita menjadi yang tak baik. Dan perkara yang menyebabkan hati menjadi gelap iaitu kawan dengan orang-orang yang zalim. Tentunya bila kawan dengan orang yang zalim, seperti mana kita sebutkan tadi, sedikit sebanyak dia akan tempias kepada kita untuk kita boleh bertukar daripada adil menjadi zalim. Sebab kawan dengan orang-orang yang tak baik, tiap-tiap hari dengar cakap-cakap yang tak baik, setiap hari diajak benda-benda yang tak baik, lama kelamaan kita terikut. Hari pertama, hari kedua tak terikut, tapi kalau dia tiap-tiap hari dia cerita benda, ulang benda yang sama, ajak buat benda tak elok, akhirnya kemungkinan dengan iman yang rapuh, iman yang nipis itu menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang zalim. Jadi kawan dengan orang-orang yang zalim akan menggelapkan hati. Begitu juga wanisyanuz dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang lampau. Jadi ini juga antara perkara yang menggelapkan hati. Dosa-dosa ni kita kena ingat, kerana ingatan kepada dosa akan
meningkatkan motivasi kita untuk tidak akan mengulangi, dan akan meningkatkan motivasi untuk kita terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kita lupa dosa. Anggap bila lupa dosa, anggap tak berdosa. Dianya akan memberi dorongan dan rangsangan untuk melakukan ataupun menambah dosa-dosa yang baru. Jadi ingatan kepada dosa ini akan mendorong kita untuk kita terus bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiada siapa yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diminta untuk sentiasa istighfar, mohon keampunan kepada Allah di atas dosa-dosa keterlanjuran yang lampau, agar ianya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tabiat ataupun sikap melupakan dosa yang lalu juga antara perkara yang boleh menggelapkan hati. Ya. Teringatkan kepada kebaikan sahaja. Sedangkan kita diminta untuk melupakan apa jua kebajikan yang pernah kita buat. Biarlah kita terlupa tentang kebaikan agar kita tak berkira-kira dalam melakukan kebaikan yang akan datang. Kalau kita ingat, oh aku dah banyak dah ni melakukan kebaikan. Tahun lepas nak pergi Mekah, tahun tu pergi umrah dah, kemudian sedekah lagi, zakat lagi. Kira kebaikan, akhirnya kita berkira-kira dalam nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan ingatkan kepada kebaikan, sebaliknya kita ingatkan kepada dosa-dosa yang telah lalu. Kerana walaupun bertaubat, belum tahu lagi, memang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi manusia ni sering mengulangi dosa-dosa yang lampau. Taubat dah, tapi ada kalanya kita mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini. Sebab apa? Sebab berkawan semula dengan orang-orang yang tak baik. Asalnya dah tak kawan dengan orang-orang tak baik, hijrah dah, tapi entah bagaimana berkawan semula dengan geng-geng lama yang telah merosakkan kehidupannya, dan kembali dia melakukan dosa-dosa yang lampau. Ya. Jadi bimbang, takut-takut dosa tak diampunkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita banyak kali ulang dosa yang sama. Ya. Oleh kerana itulah maka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memang diminta pun setelah salat, antara ungkapan pertama astaghfirullahalazim, 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 minta ampunan kepada Allah, kerana ialah kita sentiasa buat dosa. Kalau tak dosa zahir, dosa batin, dosa dalam hati kita. Dosa hati ini bagai-bagai perasaan hasad, dosa hati, dengki, pandang rendah kepada seseorang, buruk sangka kepada seseorang, itu merupakan dosa-dosa hati. Jadi dosa-dosa hati yang tak dibersihkan, tak dicuci, dia akan membawa kepada dosa zahir. Jadi ada dosa batin dan ada juga dosa-dosa zahir. Kita celik je mata, pagi-pagi itu dah ada dihidangkan dengan dosa dan pahala. Mungkin kanan pahala, kiri dosa. Celik mata, kita dah diminta untuk buat dua pilihan, sama ada dosa dan juga pahala. Jadi begitulah kehidupan kita hingga kita mati. Kita akan diberi dua pilihan, syurga ataupun neraka, ataupun dalam erti kata dosa ataupun pahala. Maka kita diminta untuk terus berdoa kepada Allah SWT agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi apabila kita mengingati dosa-dosa yang lalu, maka ia akan mendorong kita untuk terus kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melupakan dosa-dosa yang lalu itu antara merupakan faktor-faktor hati menjadi gelap. Jadi bila hati menjadi gelap ni tak nampak jalan, kelabu asap, tak nampak jalan, tidak ada cahaya iman, dan seterusnya. Perkara yang menggelapkan hati adalah tulul amal, panjang angan-angan, panjang cita-cita. Jadi itulah manusia, memang kehidupan satu yang menyeronokkan, kerana nakkan kenikmatan dunia. Jadi biasanya orang panjang cita-cita ni dia akan takutkan mati, kerana cita-citanya banyak lagi yang belum kesampaian. Mungkin ada cita-cita jangka masa panjang, terlalu panjang, yang dia pun umur dah
Bukan muda, mungkin dah menjangkau 6-70 tahun, tapi banyak lagi cita-cita yang belum lagi tercapai. Jadi ini bukanlah bererti kita tak boleh nak bercita-cita, boleh. Asalkan cita-cita kita itu mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Asalkan cita-cita kita itu cita-cita yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan cita-cita kita itu cita-cita yang memberi kemaslahatan kepada masyarakat dan umum, khususnya untuk agama dan masyarakat. Jadi cita-cita yang ada kebaikan duniawi dan ukhrawi. Bukan cita-cita yang merugikan kita, cita-cita yang membawa kepada dosa, cita-cita yang menyebabkan kita terus lalai, lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kebanyakan manusia, dia panjang cita-cita, panjang angan-angan, akhirnya lalai untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingat Allah ni sedikit bandingkan dengan orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ni ramai yang tak ingat Allah. Golongan yang sedikit yang akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah sedikit. Segelintir saja di kalangan umat yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beroleh syurga Allah. Yang banyaknya adalah penghuni neraka. Antara doa yang diajarkan, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan kami daripada golongan yang sedikit. Sebab minta dalam kalangan yang sedikit, sebab yang sedikit itulah golongan yang akan berjaya, yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding yang ramainya adalah penghuni neraka. Bayangkan dalam bumi kita ini ramai yang musyrikin, ramai orang-orang yang musyrik, ramai orang-orang yang kafir berbanding dengan orang-orang muslim. Jadi itulah amaran Nabi SAW, jangan panjang angan-angan. Kerana kebanyakan mereka yang panjang angan-angan lalai dan lupa dengan kehidupan. Mereka lebih sibuk untuk mengejar keuntungan duniawi tanpa memikirkan tentang keakhiratan. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, mereka bukan kata tak boleh ada cita-cita, boleh. Namun cita-cita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, cita-cita yang membawa keuntungan duniawi dan ukhrawi. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Itulah yang kita cita-citakan, dan itulah yang kita doakan setiap hari. Pada setiap doa yang kita tak pernah lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang pendek namun doa dunia sampai akhirat. Doa yang cukup jauh, dunia dan akhirat. Akhirat merupakan tempat yang kekal, dunia merupakan tempat sementara. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dia yakin bahawa dia akan berada di akhirat, dan penentu untuk jaya atau mentak adalah sewaktu dia di dunia. Kalau di dunia ni dia melakukan kebaikan, ketaatan, maka insya-Allah dia akan beroleh keberuntungan, kejayaan di hari akhirat nanti. Jadi panjang angan-angan ini juga antara perkara yang menyebabkan hati menjadi gelap. Ya. Jika angan-angan itu angan-angan yang tidak membawa kepada keuntungan duniawi dan juga ukhrawi. Wa arba'atun min nuril qalb, dan 4 perkara yang menyebabkan hati terang. Lawan daripada yang tadi. Saya ulang balik, kalau yang tadi perkara yang menggelapkan hati, tamu perut kenyang. Perut terlampau kenyang. Yang kedua, kawan dengan orang zalim. Yang ketiga, lupakan dosa yang lalu. Yang keempat, panjang sangat angan-angan, cita-cita. Dan 4 perkara yang menyebabkan hati menjadi terang. Apa dia? Yang pertama, batnun ja'i'. Perut yang lapar. Perut yang sentiasa lapar, min hazar. Perut yang lapar kerana berhati-hati. Perut yang lapar kerana berhati-hati. Hati-hatilah dalam nak mengambil apa saja makanan, pastikan ianya halal. Jadi perut yang lapar ni dia akan sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diasuh, dididik oleh agama supaya berlapar. Sebulan
kita dididik dalam bulan Ramadan untuk kita menahan lapar. Kerana bulan Ramadan ni bulan yang bulan maghfirah, bulan keampunan, di mana orang-orang berpuasa ni mudah dimakbulkan doanya. Jadi kalau kita ada apa hajat, berpuasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah, kerana kita tak puasa melainkan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berpuasa semata-mata puasanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebulan kita dilatih, dididik. Agama didik kita supaya kita ni lapar. Bila lapar ni kita akan teringat kepada kesusahan, teringat kepada penderitaan, teringat kepada keperitan hidup orang-orang tak bernasib baik, supaya hati kita menjadi lembut. Kalau orang tak puasa, hati dia tak lembut, sebab sentiasa kenyang, sentiasa layan nafsu makan. Orang yang melayan nafsu makan ni dia akan sentiasa berfikirkan tentang makanan. Tapi agama didik kita supaya kita berlapar. Tak cukup dengan bulan Ramadan, bulan Syawal pun diminta kita untuk berpuasa lagi 6 hari. Kemudian pada tiap-tiap bulan pun kita diminta juga untuk berpuasa lagi. Isnin, Khamis, ataupun 3 hari pada hari putih. 3 hari pada setiap bulan, banyak sangatlah suruhan dan galakkan supaya kita berpuasa. Puasa ni selain dari ianya akan mendatangkan kesihatan. Sumu tasihu, puasa kamu akan sihat. Jadi punca sakit sebab apa? Sebab makanan tak diurus dengan baik. Jadi agama didik kita supaya kita berlapar, kerana nanti kita akan sampai kepada satu keadaan, suasana yang kita terpaksa berlapar dan terpaksa berpuasa. Tak ada apa nak makan lagi dah. Kan, seperti orang Palestin, sahabat kita di Palestin, tak tahu nak makan bila nak makan tak tahu. Kita dah tahu dah, cuma nak fikir apa benda yang nak makan. Itu pun pening kepala fikir apa benda nak makan. Stres tu fikir benda nak makan. Tapi orang Palestin fikir bila boleh makan. Kita menu apa nak makan. Beza kan. Jadi betapa akan tiba saatnya nanti, kalau tak hari ni mungkin akan datang. Mungkin generasi akan datang, kalau tak bersedia dengan keadaan lapar, susah, perit, maka akan sukar untuk menghadapi saat kesulitan pada masa-masa yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syurga ni dia tak dihidangkan dengan mudah. Dia memerlukan pada pengorbanan dan kesabaran dan juga pengorbanan. Jadi hari ini kita selesa, alhamdulillah, syukur sangat dengan nikmat aman, nikmat selamat. Nikmat aman, nikmat selamat ialah kita selesa melakukan ibadah. Tapi tak mustahil nanti kita akan diuji. Akan diuji dengan penderitaan-penderitaan seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat kita di negara-negara lain. Jadi kalau tak kita, generasi kita, sebab itulah maka kita kena bersedia, dan agama didik kita untuk membantu, didik kita untuk berlapar dan sebagainya. Jadi batnun ja'i'un, perut yang lapar ni dia akan menerangkan hati. Akan menerangkan hati. Wasuhbatus salihin, dan kawan dengan orang-orang yang baik-baik. Lawan daripada yang tadilah, kalau yang menggelapkan hati tadi kawan dengan orang-orang yang zalim, lawannya kawan dengan orang baik-baik. Kawan dengan orang baik-baik, maka hati akan terang. Kerana orang yang baik-baik ini dia ada aura baik. Dia akan ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Kita akan rasa malu kalau kita melakukan benda tak baik. Sebab apa? Sebab kawan kita yang baik ada di sebelah kita. Dia selalu tengok kita, dia selalu pantau kita. Kita ada perasaan malu. Sebaliknya orang-orang yang tak baik, dia cakap pun dia akan cakap tak tapih. Dia cakap ikut dan nak cakap. Kadang-kadang malu kita dengar sembang-sembang orang-orang yang pendosa. Orang yang pendosa, banyak buat dosa, dia cakap lepas je. Cakap benda-benda lucah, benda-benda dosa, dia main cakap lepas. Jadi kalau lama-lama kita duk tahan telinga dengar cakap benda-benda yang tak elok, akhirnya mungkin kita juga akan turut cakap benda yang tak elok. Macam anak-anak kita kat rumah, dia tak cakap benda-benda tak elok, tapi balik daripada sekolah dia cakap
Dia cakap benda-benda yang tak elok, carut dan sebagainya. Jatuh ke apa tak sebut astagfirullah, dia sebut benda-benda lain. Ya. Sebut itulah binatang khinzir juga dia sebut. Ya. Sebab apa? Sebab mungkin di rumah dah dididik begitu, ataupun kalau tak di rumah, di asrama, ataupun sama-sama kawan-kawan dia. Dan kawan-kawan itu sebab apa dia jadi begitu? Sebab apa? Sebab mungkin di rumah dia dididik begitu. Tak dididik dengan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah. Akan kita ni bila melatah pun dia akan sebut benda-benda tak elok. Dia jarang sebut benda-benda yang elok-elok. Jadi ini adalah asuhan dan didikan daripada rumah. Jadi inilah kita katakan kesan daripada kawan dengan orang-orang yang tak baik. Tapi kalau kawan dengan orang-orang yang baik-baik, maka insya-Allah lambat laun kita akan jadi baik. Kita akan jadi baik. Rugilah kalau siapa yang ada kawan yang baik tapi dia tidak berubah untuk menjadi orang yang baik. Rugi. Kemudian seterusnya perkara yang menyebabkan hati menjadi terang, wa hifzuz zunub. Wa hifzuz zunub. Ingatkan, jaga diri daripada melakukan dosa. Jaga diri kita daripada terbabas melakukan dosa. Jaga diri daripada terbabas melakukan dosa-dosa. Dan yang terakhir adalah qasrul amal, pendek angan-angan, pendek cita-cita. Tak payah jauh sangat. Target jangka masa pendek dulu. Sebab apa? Sebab belum tahu lagi akan datang bagaimana. Kalau nak target jauh boleh saja, tak salah. Cuma kena dikaitkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni hebat bukan sebab kita, sebab Allah tolong dan bantu kita. Kalau Allah tak tolong dan bantu kita, kita tak akan jadi. Apa yang kita usahakan tidak akan menjadi. Allah yang menemukan kita dengan kawan-kawan yang kawan-kawan itu boleh menyokong dan membantu kita. Kalau Allah tak temukan kita dengan kawan-kawan yang menyokong dan membantu kita, tentu kita tak akan berjaya. Jadi kita tak boleh nak claim, kita tak boleh nak dakwa kata kita ni hebat. Tak. Tetapi Allah yang bantu kita melalui Allah temukan kita dengan orang-orang yang hebat. Orang yang hebat itu membantu kita hinggalah kita berjaya. Berjaya mencapai cita-cita apa yang kita kehendaki. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman yang bertakwa, walaupun dia ada angan-angan, ada cita-cita, tapi cita-citanya tetap dikaitkan, digantungkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah saya target begini tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Usahanya begini tapi serah kepada Allah. Allah yang menentukan. Jadi kita hanya merancang, Allah menentukan segala-galanya. Malahan ternyata kadang-kadang apa yang berlaku pada hari ini untuk diri kita bukan atas perancangan kita pun. Perancangan kita mungkin benda lain, tapi jadinya benda lain. Ternyata yang jadi benda lain tu lebih baik untuk kita. Syukur pula. Kalau ikut cita-cita aku dulu begini, tapi tak. Tapi alhamdulillah, ternyata perancangan Allah itu lebih baik untuk kita. Perancangan Allah itu lebih baik untuk kita. Jadi Allah yang aturkan untuk kita. Yang di luar daripada perancangan kita yang sebenar. Kalau tanya dulu apa cita-cita kita, berbeza. Sekolah rendah, sekolah menengah, remaja, cita-citanya berbeza. Akhirnya dapat apa yang kita dapat sekarang ni. Mungkin ada di antara menepati cita-cita dan ada di antaranya yang tak langsung kita impikan. Yang kita ni berada di tahap ini pada masa ini. Kita syukur dengan ketentuannya, kerana dengan ketentuannya itulah menyebabkan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam masjid yang mulia ini pada malam ini. Walaupun kita hidup bersederhana, walaupun kita tak kaya raya, walaupun kita tak banyak harta, tapi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tenang dalam hidup sebab kita ada masa, kita ada banyak masa untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang untuk kita luangkan masa duduk dalam masjid i'tikaf dengan kuliah, bukan senang. Memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada mujahadah. Jadi yang menyebabkan kita jadi begini sebab motivasi tinggi. Kita yakin dengan balasan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang beriktikaf. Kita yakin dengan pahala iktikaf, kita yakin dengan pahala duduk dalam majlis ilmu.
ada malaikat yang mendoakan kita, doakan keampunan, ada mendoakan kerahmatan, kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Dengan keyakinan itulah menyebabkan kita duduklah dalam masjid ni. Tapi tak semua orang boleh. Tak semua orang dipilih untuk berada dalam majlis pada malam yang mulia ini. Semuanya dengan izin dan kekuatan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang seharusnya kita syukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ali bin Abi Talib, inna ashadda ma atakhawwafu alaikum khaslatan ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dulul haqq wa amma tulul amal fal hubbu lidunya. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Sesungguhnya perkara yang sangat aku khawatir, yang sangat aku bimbang ke atas kamu sekalian adalah dua perkara. Benda yang paling aku bimbang, kata Nabi, kepada kamu semua adalah dua perkara, iaitu tunduk patuh kepada hawa nafsu, menjadikan nafsu sebagai raja. Patutnya kita ni kena guna akal, dan tentunya akal tu kena diisi dengan ilmu, barulah akal itu akan terbimbing. Kita ikut akal yang telah dibimbing oleh petunjuk wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ikut follow, kita akan sentiasa berada di landasan yang betul. Berbanding dengan kita ikut hawa nafsu ni dia akan ajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni dia akan ajak melakukan benda-benda yang tak baik. Jadi kalau main ikut nafsu ni, memang kita tak jadi apalah. Kita nak rehat, kita nak selesa, kita nak lapang, kita nak layan, ya. Oleh kerana ikut nafsu ni lah, maka berlaku benda-benda yang pelik dalam kehidupan. Orang boleh buat satu ketetapan, boleh kahwin lelaki sama lelaki. Sebab apa? Sebab ikut perasaan, ikut nafsu. Ikut kehendak, ikut keinginan yang tak boleh disekat. Hingga kan satu keputusan dan ketetapan itu di luar batasan wahyu agama. Di luar batasan wahyu. Boleh kahwin pula sama jantina. Bayangkan, benda yang tak masuk akal, tapi oleh kerana orang kata dah turut nafsu, bila dah jadi normalisasi, biasa, jadi biasa pula. Di negara kita mungkin tak ada lah, memang tak ada lah benda tu, kahwin sama jantina. Tapi bagaimana di negara-negara luar, benda yang telah menjadi normalisasi, yang dianggap biasa, kita rasa luar biasa. Tapi nescaya kalau kita duduk di tempat mereka, lama kelamaan kita pun rasa biasa. Na'udzubillah min zalik. Jadi begitulah manusia ni, bila mana dia bertuhankan nafsu, dia akan buat satu keputusan yang pelik-pelik, yang asalnya kita rasa tak logik, tapi bila dah jadi normalisasi, jadi biasa, jadi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi inilah bahaya ikut dan turut nafsu. Jadi kerana itulah nafsu ni kena ada, cuma dia perlu dikawal. Kalau tak ada nafsu, bagaimana kita nak makan, bagaimana kita nak kahwin, bagaimana kita nak melakukan apa semua dalam kehidupan ni. Kena ada nafsu nak pakai cantik, nafsu nak berkenderaan cantik, nafsu nak rumah cantik, nafsu nak makan, nafsu nak minum, bagai-bagai keinginan. Cuma keinginan itu kena dibatasi dengan petunjuk wahyu agama. Jadi itulah, kena tanya akal, bukan tanya nafsu. Nafsu boleh layan, tapi ada had dia. Nak makan sedap boleh, tapi ada had, ada sempadannya. Nak bersosial boleh, tapi ada had, ada batasnya. Nak pergi camping, nak pergi sonok-sonok, nak pergi layan hobi boleh, tetapi ada had dan sepadannya. Jadi had dan sepadan itulah yang perlu kita pelajari. Walaupun kita ada akal, tapi akal tak boleh kita nak ikut logik. Akal ni logik, akal ni kena diisi. Akal ni kena diisi dengan ilmu. Jadi barulah akal ni terbimbing. Tapi kalau akal tak diisi dengan ilmu, maka akal tidak ada pembimbing. Dia akan ikut logik. Dia ikut logik, itulah jadi ikut akal semata-mata. Jadi hawa ni, fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu lil 'anil haqq. Ikut nafsu ni dia akan menyimpang daripada kebenaran. Yang kita sebut tadi contoh,
menyimpang daripada kebenaran. Walaupun telah menjadi normalisasi kahwin sejenis boleh, tapi dia menyimpang daripada kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Taala telah menyatakan nikah nikah itu perlu. Wa amatul amal fa hubbul dunya. Adapun panjang cita-cita iaitu cintakan dunia. Panjang angan-angan ni akhirnya menyebabkan kita akan cinta bersangatan kepada dunia. Bila cinta bersangatan kepada dunia ni, dia akan jadi susahlah kehidupan kita. Dia akan jadi kedekut, dia akan jadi sayang harta berlebihan, dia akan jadi kerja bukan kerana Allah. Sebab apa? Sebab dia nak dunia. Matlamat hidupnya adalah dunia. Maka apabila matlamat hidup dunia, maka dia akan cari dunia dengan cara melebihi had dan melampaui batas. Tak kira dah halal ke haram ke dosa ke pahala, tak. Yang penting dia dapat apa yang dia nak. Adapun kita beruntung dengan nikmat iman, nikmat Islam, maka kita ada matlamat hidup. Kita ada matlamat hidup kita adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehidupan kita ini adalah dalam kerangka ubudiyah, dalam kerangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam hidup ni kita nak tenang, kita nak bahagia ni ialah, kalau di dunia ni bahagia sementara saja. Kebahagiaan yang kekal abadi adalah di hari akhirat. Yang mustahak adalah tenang dan lapang, dan ketenangan ini akan diperolehi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati akan tenang. Aqimis salata li zikri. Tunaikan salat untuk kamu ingat aku. Jadi nak ingat Allah untuk hati tenang dengan menunaikan salat. Salat merupakan zikir wajib kita. 5 kali sehari semalam, ia merupakan zikir wajib untuk kita ingat Allah, yang menyebabkan hati kita akan tenang. Selain itu, ada lagi zikir-zikir yang lain, baca Quran, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan pelbagai lagi, banyak lagi zikir-zikir lain atas tujuan untuk kita ada pergantungan dengan Allah, ingat Allah. Bila kita ingat Allah, Allah SWT akan ingat kita. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni, ingatlah aku. Adhkurkum, aku akan ingat kamu. Washkuruli, terima kasih kepadaku, syukur kepadaku. Wa la takfurun, dan jangan kamu kufur, jangan kamu engkar. Dalam kehidupan ni kita nak tenang. Jadi tenang ni milik semua. Orang senang boleh tenang, kan? Orang susah boleh tenang, orang dalam aman boleh tenang, orang dalam perang pun boleh tenang. Bagaimana orang dalam perang boleh tenang? Sahabat kita di Palestin, bila mana mereka sentiasa ingat Allah walaupun dalam peperangan. Mereka dalam perang ni tapi tenang, lapang. Sebab apa? Sebab mereka yakin apa yang mereka buat itu adalah untuk negara, untuk agama mereka. Jadi mereka tetap tenang. Jadi orang-orang yang mengetahui hakikat dunia, apabila ditimpa musibah, dia akan berasa senang dan lapang. Kerana dia mengetahui bahawa dunia adalah medan ujian. Jadi anggap saja bahawa setiap perkara yang kita lalui dalam hidup, ia merupakan teka-teki dunia yang perlu kita jawab, yang perlu kita tangani, dan kita tangani dalam keadaan yang tenang dan lapang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa sekalian, saya ulang balik hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa yang paling dia bimbang kepada umat dia, kita semualah, ke atas kamu semua, iaitu ikut hawa dan panjang angan-angan. Ikut hawa dan panjang angan-angan. Jadi oleh kerana itu, untuk mengelakkan daripada dua benda ni, maka kita fikirlah dalam melakukan sesuatu, gunakan akal, dan pastinya akal kena diisi dengan ilmu, dan jangan panjang angan-angan dengan perkara-perkara yang merugikan kita. Sebaliknya, boleh je panjang cita-cita. Ada cita-cita yang jauh, tapi cita-cita yang
ada keuntungan duniawi dan ukhrawi. Ada keuntungan dunia dan juga akhirat kita. Orang-orang beriman, hebatnya dia ni, dia buat benda mesti ada kait dengan akhirat. Dia tak akan buat benda yang tidak ada kaitan dengan akhirat, walaupun perkara itu perkara keduniaan. Dia buat benda dunia, benda-benda biasa saja, tapi dia nak jadikan benda biasa itu ada kaitan dengan akhirat. Kan? Jadi dibetulkan niatnya. Dibetulkan niatnya, aku ni kerja apa sangat? Tak, dia kata, walaupun kerja aku sebegini, kan? Kecil je, aku hanya baiki motosikal contoh. Tapi kalau tak ada aku, tak sempurna kehidupan orang lain. Maka dia niat bahawa dia bekerja adalah untuk menyempurnakan keperluan manusia. Kalau tak ada dia, orang lain tak akan sempurna kehidupan. Orang nak pergi kerja tak boleh, orang nak pergi ke mana-mana tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada dia sebagai yang bekerja sebagai foreman di bengkel. Maknanya dia tu perlu ada dalam masyarakat untuk kesempurnaan hidup manusia. Jadi dibetulkan niat itu, maka dapat dia pahala. Jadilah kerja dia tu kerja yang dikira sebagai ibadah. Jadi itu untung agama Islam. Kalau orang yang tidak ada agama, dia tak dapat nak fikir sampai ke tahap itu. Dia kata kerja sebab nak makan, tak kerja tak berasak dapur, tak bekerja tak dapat gaji. Cakap tu ya. Tapi kita orang Islam, kita bekerja ada dia punya kaitan dia dengan agama. Apa kerja pun dikaitkan dengan agama, maka kerja itu akan berpahala. Bukan setakat kita dapat gaji, kita dapat imbuhan, malahan yang lebih jauh daripada itu adalah kita dapat pahala di sisi Allah SWT. Dapat pahala tempat di syurga. Jadi oleh kerana itulah sama-sama kita niatkan, perbetulkan niat. Perbetulkan niat, kerja-kerja adat biasa kita perbetulkan agar ianya menjadi sumbangan untuk masyarakat yang mana Allah SWT bagi pahala dan ganjaran yang besar. Jadi ini semua dengan nikmat iman, nikmat Islam yang kita kecapi pada hari ini. Sekadar ini untuk malam ni, insya-Allah kita akan sambung pada masa-masa akan datang. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.